Okey, dalam peperiksaan BM hari ini, ujian bertutur merupakan satu komponen yang sangat penting dan banyak markah diperuntukkan, terutamanya pada peringkat SPM. Jadi pelajar-pelajar sejak tingkatan 1 mesti tahu bertutur dalam bahasa Melayu yang gramatis. Sebutan dia, intonasi, idea, huraian, contoh, mesti mampu membina ayat-ayat majmuk dalam perbualan. Dalam perbualan. And you normally answer on the spot. Cikgu tanya soalan, terus kamu jawab. Okey, topik yang saya bawa untuk kamu hari ini, kamu nampak ini ada bank, bangunan bank. Jadi bangunan bank maknanya topik kita hari ini tentang amalan menabung. Salah satu amalan mulia yang harus disemai dalam kalangan anak sejak mereka kecil lagi. Okay, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya, amalan menabung sangat-sangat penting. Okey, saya nak tanya soalan ni kepada kamu. Okay, ini latihan bertutur, cakap saja, jawab soalan cikgu secara lisan, speak in BM only ya. Semalam ada seorang student kata dalam 2022. 2022 tu bukan BM. Jadi guna perkataan BM saja tahun 2022. Okey, soalan lisan jawab dalam 2 ayat, tapi saya tidak tetapkan 2 ayat. Saya galakkan 2 ayat. Kalau boleh lebih lagi bagus. Okey, apakah faedah-faedah amalan menabung? Yes, siapa nak jawab? JB Han, can you? Answer. Antaranya menabung dapat menjauhkan diri daripada sikap pembaziran wang. Selain itu, menyimpan wang untuk kegunaan ketika kecemasan. Okey. Bagus, tapi ayat kamu pendek tau. Ayat kamu masih pendek. Ya, siapa lagi? Boleh saya cuba? Cikgu saya. Harwin, Okey, Harwin dan Santosh. Get ready, Santosh. Ya, Harwin, jawab. Apakah faedah-faedah amalan menabung? Antara faedah amalan menabung, kita boleh menjimatkan wang. Okey, antara faedah kamu sebut betul, jangan guna antara faedah-faedah, salah. Okey, antara faedah amalan menabung ialah kamu boleh nyatakan, lepas tu boleh guna penanda wacana, selain itu amalan menabung juga. Okey, Harwin, try again. Okey, sir. Antara faedah amalan menabung ialah kita boleh menjimatkan wang. Okey. Di samping itu, amalan menabung juga amalan baik untuk satu amalan yang baik. Satu amalan yang baik. Okey. Santosh pula jawab. Okey, sir. Antara faedah amalan menabung ialah wang yang disimpan tersebut dapat digunakan pada masa hadapan atau ketika kecemasan. Perlakuan ini bahkan peribahasa pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Di samping itu, amalan menabung juga dapat meningkatkan faedah yang kita dapat daripada bank yang akan menjadi pendapatan. So what is secondary in Malay? Sampingan. Pendapatan sampingan bagi kita. Okey, bagus. Bagus. Tadi Santos ada sebut kecemasan. Tapi sebenarnya kamu boleh bagi contoh kecemasan seperti kemalangan. Okey, tiba-tiba kereta kemalangan ataupun ada kemalangan dalam keluarga, kamu perlukan wang, extra money. Okey, jadi kita perlukan wang tabungan ini untuk membantu kita pada masa kecemasan. Jadi kalau kamu kata kecemasan, boleh bagi seperti, jangan lupa bagi contoh. Okey, ketika bercakap pun kamu masih boleh guna teknik macam karangan. Kamu sebutkan isi, lepas tu fikirkan huraian, boleh selitkan contoh, nak tambah peribahasa pun boleh. Okey, ini saya sedang melatih kamu untuk bercakap. Jadi yang ini kamu boleh salin. Okey, apakah faedah-faedah amalan menabung? Jadi selalu kita mulakan dengan antara faedah amalan menabung ialah, lepas tu di samping sekurang-kurangnya
saya latih tingkatan 1, 2, 3 ni, saya latih kamu sekurang-kurangnya boleh bercakap 2 ayat, ayat yang panjang, majmuk, elok, kemas. Okey. Antara faedah amalan menabung ialah wang simpanan dapat membantu kita ketika kecemasan seperti kemalangan. Di samping itu, amalan menabung juga menjamin masa depan kita ketika sudah tua. Okey. Sekurang-kurangnya kamu boleh cakap dalam 2 ayat. Itu tujuan saya perkenalkan latihan bertutur dalam kelas mingguan kita. We do every week, so we are practicing it, you know. Anything that you do again and again and again, you will only get better. Allah bisa, tegal biasa. Okay? Benda yang susah. Setengah orang cakap ni susah. Setengah orang sampai ketua tak boleh bercakap, tak boleh bagi ucapan. Dia takut. Dia ada stage fear. Dia ada macam-macam fear lah, okay, dalam diri dia. Dia tak boleh bercakap. Tapi orang yang bijak. Orang yang bijak pandai tapi nak bercakap depan orang lain tak boleh. Jadi ini kamu kena latih mulai sekarang kerana kemahiran berkomunikasi ini terutamanya dalam bahasa Melayu merupakan satu perkara yang akan menjadi pentinglah dalam masa depan di Malaysia nanti. Kamu jadi profesional pun, macam doktor, peguam pun, kamu masih perlu menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan, see, you're a lawyer, your client is a Malay pakcik. You have to speak to him in Malay. He's not going to speak to you in English. Or maybe he very well expressed himself in BM. It's better. He can tell you the truth, actual story in BM. He may not be so good in English in expressing himself. Jadi you have to be able to understand. Even if you become a professional, don't forget, don't think you become professional, life is all about English. No, that's not true. At least in Malaysia, that's not true. Okay, 60% of our population are Malays. And 90% of them love to speak BM. Hanya 10% lah boleh kata yang mereka ni lebih suka berbual dalam bahasa Inggeris. Jadi, kamu jadi doktor pun sama. Makcik yang datang, kamu mesti boleh terangkan kepada dia dalam bahasa Melayu yang betul. Kalau tidak, what kind of a doctor are you? BM pun tak tahu cakap. Okay? Alright, jadi salin yang ini sebagai panduan kepada pelajar. Panduan kepada pelajar yang nak cuba minggu depan untuk latihan bertutur. Setiap minggu kita buat semua topik yang ada dalam buku teks tingkatan 1, 2, 3 supaya kamu terus bersedia tentang apa jua topik. Tak kira bertutur ataupun penulisan karangan. We still can do it. Okay?